kita akan berbicara tentang siapa yang gagal, kerajaan atau pembangkang. Saya paskan the baton kepada sahabat saya, Saudara Bob. Silakan, Bob. Baik, terima kasih Datuk Seri Ya. Kamal Amih. Kita bersiaran kembali pada malam ini dengan topik yang agak panas. Siapa yang gagal kerajaan ataupun pembangkang? Adakah kerajaan hari ini gagal untuk mengekang usaha-usaha menebuk ataupun menjatuhkan kerajaan, ataupun pihak pembangkang masih lagi gagal untuk mengambil alih kerajaan, Datuk? Ya. Baik, kita kabarkan dengan berita ada berlakunya himpunan di Istana Negara, Datuk. Dua hari lepas. Katanya ribuan yang hadir. Oh. Yang hadir itu pula katanya datang daripada golongan pekerja, hari bekerja. Ya, ya. Ada yang ambil cuti, pergi berhimpun pun ada. Kononnya. Ada yang katanya dari pekerja-pekerja e-hailing. Ya. Pekerja e-hailing pun ada. Driver taksi. Tapi yang kita dapat lihat kebanyakannya pakcik-makcik lah. Ya, kesian. Nampak kesian. Agaknya mungkin dia pun tak pasti apa yang sebenarnya hendak dilakukan di depan istana. Ya. Tapi saya nak mulakan untuk bertanya dengan Datuk Haji Abdul Hassani lah. Sila. Katanya Datuk, himpunan itu adalah untuk menghadap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang menggambarkan negara ini berada dalam keadaan yang huru-hara, yang digambarkan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab, yang tidak ada naratif ke mana hala tuju nak dibawa. Dan ini juga dipamerkan dengan bila berlakunya sedemikian. Ada yang mengatakan bahawa dengan izin istana lah dan sebagainya, dan digunakan istana sebagai memfitnah istana dalam program atau tragedi yang saya rasa amat menyedihkan ini. Dan himpunan ini juga dilihat banyak mereka-mereka yang datang tu tak tahu apa tujuan. Dan didokong oleh seorang manusia yang daripada dulu dah saya dah meluat tengok dia ni. Dan ianya menjadi pendorong kononnya negara dalam keadaan huru-hara, kerajaan tidak memikirkan rakyat, hanya bersikap rejim, nak membalas dendam. Dia ingat Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Zahid Hamidi dan juga rakan-rakan dalam komponen kabinet ini macam dia ingat. Dan dia buat benda yang apa yang dibuat tu kita boleh rungkaikan. Tapi saya rasa dia ni bukan saja dah nyanyuk, tetapi dia tak fikirkan negara. Cuba Datuk Kamal Amih imbau kembali ketika dia buat PC. Ya. Dia menyeru kepada pelabur-pelabur, dia menyeru kepada seluruh dunia, jangan mari ke Malaysia, jangan melabur ke Malaysia. Ya. Itu treason tu, Datuk. Sebenarnya itu sebagai khianat pada negara. Itu dah confirm. Ya. Dan kalau saya gambarkan apa yang dibuat itu dan setelah adakah seolah-olah macam 23 hari bulan itu perjumpaan untuk menghadap kepada tuanku untuk merubah senario politik negara ini untuk lagi sekali menukar kerajaan, menunjukkan bahawa sikap sebenarnya dia ni bukan kepentingan untuk rakyat. Yeah. Dia berdolak dalih dan berjuang untuk dirinya sendiri. Yeah. Dan sebab apa yang berlaku begitu, setelah anaknya itu dibagi 30 hari untuk dia declare property je pun, aset dia tu dah tu. Tak lebih daripada itu dia punya menggelupur dia macam dunia ni mau kiamat besok harinya. Yeah. Dan apa yang telah digambarkan, saya tengok tu, bukan saya nak tengok dia, saya nak tengok isi apa yang dia nak masukkan tu. Tak ada isi pun. Yeah. Semua dendam, ketakutan yang kenampakan dari wajah. Dia tak boleh berlakon lah. Dalam politik Malaysia ni, kaca dia tu, nature dia tu, memang kita boleh baca. Setapak dia ke depan, 10 tapak kita di hadapan dia. Dan ini yang dia lakukan. Sebab itu bila himpunan ini dilakukan, seolah-olah negara ini sudah berada dalam keadaan huru-hara dalam membentuk satu pentadbiran yang sudah melencong untuk memperjuangkan nasib rakyat. Konon-kononnya kos orang hidup. Kos orang hidup apa yang dimasukkan ni? Saya tak faham lah tu. Kos orang hidup apa yang dimasukkan ni? Dan apa yang kita tengok bila kerajaan perpaduan di bawah naungan Kepala Tuanku Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja ini mempayungi derita rakyat. Apa tidaknya sekolah ni baru buka pada tahun 2024 ni dah pun diberikan peruntukan untuk mereka bersiap siaga dalam mengolahkan anak-anak. Untuk mereka
sekurang-kurangnya beban yang mereka tanggung itu sudah dapat diselesaikan. Ya. Kalau kita melihat daripada bermulanya 2024 dengan bajetnya 393.8 bilion itu memberikan isyarat bahawa kesungguhan untuk menenangi masalah derita rakyat dalam kos sara hidup itu nak dilaksanakan. Dalam kita nak relook pula dia punya subsidi yang perlu diberi, yang kaya tak perlu bagi subsidi, yang miskin diberikan peruntukan, diberikan subsidi dan sebagainya, itu dengan padunya dan sebagainya untuk menuju arah kepada derita rakyat itu dapat diselesaikan. Ya. Tetapi dalam masa yang sama dia boleh nak menghuru-harakan negara ni dengan mengadakan himpunan. Dan katanya 3 orang akan menghadap kepada tuanku dengan itu. Akhirnya dia bila dia interview, Datuk, saya interview, saya tengok Allah betul-betul stempek lah dia kena orang utara cakap. Dia kata yang boleh, orang tanya dia, Tun, apakah boleh tubah kerajaan? Itu terpulang kepada Agong, kepada tuanku untuk untuk membuat sesuatu. Ayat akhirnya, apa yang kamu buat di situ? Yeah. Apa yang sebab kamu nak menuharakan negara? Akhirnya yang menghadap tuanku Orang lain. Orang akhirnya yang menghadap kepada tuanku yang di-Pertuan Agong untuk melaporkan pra kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim. yang kata tu tak diterima lah, sebelum tu minum teh pun Agong tak panggil lah. Apa punya barat lah dia Tapi orang. Datuk, satu lagi yang mereka kata, selepas wakil PN ini menghadap Agong, kerajaan hari ini akan tumbang. Tapi sehari selepas perhimpunan itu, bilangan ahli parlimen yang menyokong Perdana Menteri bertambah. Inilah tu yang dia panggil kemajalan. Manjal. Panjal. Dia lagi kerap dia bercakap, lagi banyak. Saya dah kata tu, bulan 11 waktu bersatu akan ruyuk. Ya. Dan waktu ruyuk tu 5 orang. Hari ni seorang. Ni kita ni, saya pun dah dengar kabar angin. Ya. Saya dah dengar kabar sahabat yang dalam parlimen dulu dah membisik-bisik kepada saya ni tu. Ada lagi. Mungkin 6, mungkin 5, mungkin 7, mungkin 8. Kita tak tahu. Tapi dah ada bunyi risik-risik kawan-kawan saya. Dah ada bibit-bibit. Kira berapa? Ha? Kira berapa sekarang ni? Sekarang 6. 6. Ertinya daripada 74, Ya. PAS ada 49, 68. dia ada 35. Ya, 35. Kalau 6 dah terjun, oleh sokongan, tinggal 68. 29. Kalau 6 lagi. Ini bersatu. Kalau 6 lagi, ertinya tinggal 13 lah. Dia sebenarnya dia 13. Akhirnya peganglah kata saya. Apa yang telah di karma ni apa yang dibuat pada PRU ke-14 tu, yang 13 angka yang dia ada tu, dia akan berbalik 13. Awal dulu. PBM dulu. Dia ada bersatu. Ya. Jadi akhirnya sebab bersatu ni, Datuk kena ingat masa ketika permulaan itu cerita dia macam-macam ceritanya tu, dia nak bubarkan UMNO dan orang Melayu tu masuk bersatu. Ya. Mana dia nak membunuh UMNO tu dan UMNO tu masuk bersatu. Ya. Dan inilah chemistry yang berlaku kepada Datuk Seri Zahid Hamidi. Ya. Dan ketika dia dipanggil dan diberi satu kata dua. Ya. You agree or you disagree? Datuk Zahid Seri kata no. Berdepan dengan mahkamah. He willing to go. Pertahankan UMNO. Orangnya tinggi integriti dia. Ya. Mempertahankan UMNO. Hari ini insya-Allah dia akan berbalik kepada kekuatan yang akan dijelmakan akan datang. Ya. Sebab UMNO kena bersyukur kepada presiden yang sebegitu. Mahathir panggil Zahid Hamidi. Terang-terang. Tun Mahathir sendiri cakap. Saya dia kata sebab UMNO dah tak relevant, UMNO dah kalah. Dia nak suruh bubarkan UMNO dan masuk. Dan dia sendiri yang cakap. Apakah dia menafikan kata-kata dia? Dan inilah bukti yang jelas. Ada pula dia makai ni, ada pula si keliling kelalang UMNO ni yang saya anggap sebagai pendahaka, bukan dia pendahaka, pengkhianat kepada UMNO ni, cuba memecah belahkan dari dalam. Dan cuba menyerang Zahid Hamidi dan membicarakan soal
banyak perkara-perkara yang menjurus kepada kebencian untuk mengundang Ali UMNO melawan Presiden. Ini sudah saya nampak. Ya. Dan kebobrokan itu nampak diatur sebegitu kerana dia tahu dengan zahid kekuatan yang ada sudah barang tentu kerajaan ini tidak akan tergugat. Dan ini yang dia baca. Namun saya yakin dan saya percaya bahawa perkara itu sebenarnya dia rancang, Allah Ta'ala Maha Perancang. Dia akan rancanglah apa nak rancang pun, dah sampai masanya orang-orang ini akan terjerumus dalam kegagalan berpanjangan.